Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya nak ucap terima kasih, tahniah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang dapat bertahan selama 6 tahun turun naik mahkamah untuk kes 1MDB. Dan ditambah lagi pula, sekarang ini dia turun naik mahkamah bukan dari rumah tau. Bukan dari rumah, tapi dari penjara. Turun naik mahkamah dari penjara, dia turun naik untuk kes 1MDB. Akhirnya tahniahlah diucapkan kerana dapat bertahan selama 6 tahun ini. Akhirnya kes 1MDB, pihak pendakwaan menutup kes. Pihak pendakwaan telah menutup kes untuk 1MDB ini apabila mereka sudah menanya soal, begitukah? Sudah pun berjalan saksi sebanyak lebih daripada, kalau tidak silap, lebih daripada 30 orang saksi, dan mereka sudah berpuas hati dengan itu semua. Jadi mereka telah pun menutup kes dan mereka pula bersedia untuk menyerahkan 49 saksi kalau saya tidak silap kepada pihak pembelaan untuk pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, jadi selalunya sekarang ini kalau sudah ditutup kes, selalunya kes itu tidak akan lama lagi lah. Tidak terlalu lama lagi untuk menunggu keputusan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak akan dipenjara ataupun akan dilepaskan sebagai orang yang tidak bersalah. Tapi itu semua bergantung, sangat-sangat bergantung kepada keputusan daripada mahkamah lah. Jadi ramai orang kata Najib Razak dah nampak sangat akan kalah di dalam kes 1MDB ni. Ramai orang kata dah nampak sangat, dah terlalu ketara. It's too obvious, diorang kata. It's too obvious that Najib is guilty, will be charged guilty, mereka katalah. Tapi ramai juga yang kata it's too obvious that Najib tidak akan bersalah, Najib akan dirilis. Tapi itu pendapat orang. Bagaimana pendapat anda? Setelah 6 tahun Datuk Seri Najib Tun Razak, adakah dia akan menang ataupun dia akan kalah dalam kes ini? Ini betul-betul akan menyebabkan ramai orang ternanti-nanti. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan menang kes ataupun dia akan menangis? Bukan menangkis, menangis pula. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Pada masa yang sama, banyak lagi kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang masih belum berjalan. Banyak lagi kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang masih belum bermula pun. Antaranya ialah kes cukai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang Najib juga menghadapi ini, punya masalah sama dengan anak dia. Yang ini belum lagi. Ada lagi banyak lagi rasanya kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang sama ada belum berjalan atau belum selesai. Jadi ada banyak lagi kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang bakal akan dihadapinya. Memang kesian jugalah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, tapi itulah yang berlaku. Okey, jadi ditambah pula dengan keperitan bahawa Rosmah Mansor pun sudah dipenjara, sudah dijatuhkan hukuman penjara oleh mahkamah. Sekarang dia menunggu pula untuk rayuan dia dan sebagainya. Kalau rayuan dia kalah juga sampai di Mahkamah Persekutuan, Rosmah Mansor akan dipenjara. Dia antara manusia yang tua lah dalam penjara. Jadi itu akan membuatkan ramai orang terkejut jugalah agaknya. Kita nantikan bersama-sama apa bakal terjadi kepada Datuk Seri Najib Razak dan seluruh keluarga dia yang lain juga, termasuk anak dia, termasuk juga isteri dia, Rosmah Mansor.
Yang saya percaya satu saja. Yang saya percaya adalah kita punya undang-undang. Proses perundangan di negara Malaysia adalah yang terbaik. Proses di perundangan negara Malaysia, kita adil, kita tidak akan bias, tidak akan berat sebelah. Itu saya percaya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Padan muka. Padan muka. SPRM mengumumkan telah menahan mereka yang bertanggungjawab di dalam penjualan ataupun pengubahan tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu. Ini barulah terbaik. SPRM menahan pengarah urusan kes ubah tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari kita lihat siapa yang kena. Seorang pengarah urusan sebuah syarikat hartanah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas dakwaan mengubah status tanah rizab Melayu kepada tanah bukan Melayu di Mukim Manjong Setiawan Perak. Lapor berita harian, syarikat milik lelaki berusia 44 tahun itu dipercayai terbabit melakukan pemecahan lot, membabitkan kira-kira 650 hektar tanah sebelum dijual menjadi lot rumah dan banglo. Difahamkan siasatan SPRM mendapati sejumlah 317 lot. 317 lot yang dipecahkan kepada individu serta syarikat yang sebagian besarnya adalah bukan Melayu. Penahanan itu adalah rentetan kepada tangkapan seorang bekas timbalan pendaftar hak milik di Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak yang sudah dituduh di Mahkamah Seksyen Ipoh bulan lalu. Lapor portal itu memetik sumber, syarikat tersebut disyaki membayar rasuah kepada kaki tangan kerajaan untuk mengubah tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu di Setiawan. Selepas pengubahan status tanah itu, ia dipecahkan lot untuk pelbagai kegunaan seperti lot kediaman dan dijual kepada bukan Melayu untuk dijadikan hartanah mereka. SPRM setakat ini dapat mengesan sejumlah 317 pecahan hak milik atau lot daripada 650 hektar tanah rizab Melayu yang ditukar hak milik itu, katanya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim mengesahkan tangkapan itu dan memberitahu penahanan suspek dilakukan mengikut Akta SPRM 2009 kerana memberi rasuah. Katanya suspek akan direman di Mahkamah Magistrate Ipoh pada pagi ini untuk membantu siasatan SPRM. Pada April lalu, media melaporkan seorang bekas PTG Perak dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan menipu agensi kerajaan negeri sehingga menyebabkan pemecahan lot tanah rizab Melayu membabitkan kawasan seluas 649.2 hektar di Setiawan 12 tahun lalu. Tertuduh adalah Rosli Cik Muhammad, 64 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan ke atasnya itu dibacakan jurubahasa di hadapan hakim Datuk Ibrahim Osma. Ini yang patut kita kecam habis. Ini yang patut kita kecam habis. Bagaimana seorang yang begini tergamak, bagaimana beliau tergamak menjual ataupun menggadaikan harta pusaka ini, harta pusaka orang Melayu ini, tanah rizab orang Melayu ini kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Ini memang patut dihentikan. Itulah saya bilang memang padan mukalah. Kali ini padan mukalah dia kena tangkap, dan padan mukalah kalau betul dia dapati bersalah, padan muka dia. Ini patut dihentikan. Sekali lagi pujian harus diberikan kepada SPRM, kepada kerajaan Madani. Ini terbaik. Ini terbaik. Entah selepas ini ramai lagi walaun-walaun yang akan terkejut, mulai bergegar-gegar lutut kerana jangan pula selepas ini, kerana jangan pula lepas ini tiba-tiba ada lagi anak-anak walaun,
Ada lagi menantu-menantu walaun yang terkedapatan kantoi makan rasuah sampai lari ke luar negara. Itulah macam-macam. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.